Ya, baiklah, kita telah pun bersama dengan narasumber kita dalam segmen pembangunan masyarakat bersama dengan Yang Mulia Puan Nur Arifarina binti Haji Rosli, merupakan pegawai kerja sosial. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa khabar pada pagi ini, sihat? Alhamdulillah sehat kita. Alhamdulillah. Kita Alhamdulillah berdua kami sihat. Alhamdulillah ya pada pagi ini. Baiklah, ini yang akan kita perkatakan berkenaan dengan lakastah berkurapak pasal kebaikan. Yang kan kita cakapkan ini pasal kebaikan. Jadi sebagai mukadimah ni Puan, mungkin dapat menerangkan ataupun menjelaskan hubungan dengan tajuk kita pada pagi ini, lakastah berkurapak pasal kebaikan. Mungkin dapat dikongsikan kepada penonton kita. Silakan. Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum saya memulakan dengan topik perbualan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu ingin saya memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memberikan saya bis kita jugalah dalam keadaan yang sehat, serta juga ingin saya panjatkan selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga dan juga sahabat baginda. Okey. Berbalik kepada soalan yang diberikan kepada saya mengenai lakastah berkurapak pasal kebaikan. Okey. Perkataan kebaikan atau maksud kebaikan ini is very general lah. Tetapi ramai yang bermaksudkan kebaikan ini adalah sesuatu perbuatan, tingkah laku ataupun tindakan dalam membantu orang lain tanpa mengharapkan apa-apa balasan, nothing in returns lah. Jadinya membantu orang lain ini, jadinya kebaikan ini bukan saja sesama manusia, tetapi ia juga sama dengan binatang, membuat kebaikan bersama dengan alam sekitar. Jadinya bukan saja sama manusia lah, tapi it's very general lah secara keseluruhannya. Jadinya yang penting membuat kebaikan ini haruslah ikhlas dalam membuat sesuatu perkara itu dengan cara yang baik. Jadinya hari ini saya ingin mengambil kesempatan untuk kita ni berhenti sekejap, merenung apa yang kita ni maksudkan apabila kita ni bercakap tentang kebaikannya. Jadinya apa tu Englishnya kindness lah, itu lebih orang kenal lah kali ya. Jadinya sebenarnya perkataan yang kecil dan ringkas ini yang kita semua tahu tanpa memerlukan untuk berfikir. Sebenarnya perkataan ini membawa makna yang begitu besar. Jadinya kadang-kadang kita ni sedar kalau kita ni itu membuat sesuatu kebaikan itu kepada seseorang, tetapi ada juga kadang-kadang ada juga masanya kita ni tidak sedar sebenarnya ada kita ni itu membuat kebaikan itu rupanya ia sangat kecil, tetapi ia telah mengubah kehidupan dalam diri seseorang. Jadinya membuat kebaikan ini adalah sangat penting dan juga ianya memainkan peranan dalam kehidupan seseorang. It depends lah macam apa kebaikan yang telah dibuatnya. Jadi kalau kita ini dapat melihat sendiri kebaikan ini sememangnya lahir daripada jiwa seorang insan yang mempunyai empati, simpati dan sebagainya. Dan kalau kita ni melihat jua kebaikan ini orang kita ni setiap insan memang ada nalurinya tersendiri untuk melakukan kebaikan. Bukannya naluri kita ni itu sesuatu yang orang kita ni jahat sahaja, tapi naluri untuk melakukan kebaikan itu memang sangat fitrah di dalam jiwa setiap insan. Tapi kenapa kebaikan ini dikira sebagai sesuatu yang sangat penting? Mungkin dapat Puan jelaskan. Okey, terima kasih atas soalan yang diberikan. Okey, membuat kebaikan ini sangat penting kerana ia mendatangkan faedah bukan sahaja dari segi tingkah laku kita ni, tetapi ia juga memberi faedah kepada kesihatan kita ni juga. Ya, betul. Jadinya apabila kita mengamalkan atau membuat kebaikan sama ada kepada orang lain ataupun terhadap diri kita sendiri, jadinya kita boleh mengambil perubahan pada mental dan juga fizikal yang positif. Jadinya positifnya ni adalah
melalui menurunkan tahap tekanan dan juga meningkatkan pengeluaran hormon rasa baik badan. Betul. Kalau kita ni happy memang akan keluar hormon-hormon yang baik dalam badan kita ni. Seperti ya tentu hormon-hormon yang baik itu dari seperti dopamin, oksitosin dan juga serotonin. Betul. Jadinya bersikap baik ini juga membantu dalam meningkatkan imun sistem kita ni. Selain daripada mental dan fizikal, imun sistem kita ni juga ia boleh memberikan yang positif, di mana dari maksud saya ia meningkatkan imun sistem kita ni tu, ia dapat mengurangkan kita ni punya blood pressure, ia boleh mengurangkan kita ni punya stress level dan juga ia boleh mengurangkan kita ni punya anxiety level. Jadinya semakin banyak kita ni membuat sesuatu perkara yang baik, jadinya InsyaAllah semakin itu juga perubahan mental dan fizikal kita ni juga InsyaAllah akan semakin sehat. Jadinya selain daripada itu jugalah izinkan saya untuk mengongsikan info tambahan di mana mengenai kebaikan ni. Terdapat 3 perkara yang Allah tidak suka. Yang pertama adalah orang yang bersembahyang tetapi lalai. Kedua adalah orang yang suka menunjuk-nunjuk. Dan yang ketiga adalah orang yang mencegah dirinya daripada membuat kebaikan. Jadinya ayat terakhir itu yang di mana Allah tidak suka orang yang tidak membuat kebaikan. Yang mana sebenarnya ia adalah kunci untuk memahami bahawa kebaikan ini adalah suatu ibadah dan ciri yang harus dimiliki oleh seseorang, termasuklah orang yang beriman dan orang yang mempunyai akal budi. Jadinya sebab itu bagi saya kebaikan ini adalah sangat penting kerana yang pertama adalah ia mendatangkan faedah kepada kesihatan kita ni. Yang kedua, Allah suka orang buat kebaikan. Dan yang ketiga, kerana yang ketiga ia membuat kebaikan itu mendatangkan kepada kebahagiaan dan juga rahmat dalam kehidupan kita ni seharian. Itulah dari segi pendapat saya mengapa kebaikan itu sangat penting, ialah disebabkan yang saya sebutkanlah baru ini. Ingin juga menambah sebenarnya Puana, tadi di awal pertemuan kami, kita ni ada berbincang mengenai dengan kita ni selalu saja baik arah orang bertanyakan keadaan mereka dan sebagainya. Tapi pernahkah Indah kita ni kan membuat kebaikan kepada diri kita ni sendiri? Di antara salah satu caranya self check in macam yang telah saya kongsikan tadi, iaitu kita ni bukan saja membuat kebaikan kepada diri orang lain, tapi kepada diri kita ni juga. Puan, adakah Indah saranan apa sahaja yang dapat dilakukan untuk kita ni lebih menyayangi diri kita ni sendiri, lebih membuat kebaikan arah diri kita ni sendiri, selain self check in, apakah ia? Ini kirakan peranan lah ni. Manakala kebaikan ini juga ia memainkan peranan dalam kehidupan seseorang. Seperti kalau dalam hari At-Tujah sekiranya kita menjumpai tapi sebelum itu peranan ni adalah dapat meningkatkan mood kita ni. Seperti contoh kita ada rakan sekerja, kita nampaklah mungkin hari itu kita tu bad mood, ada sesuatu perkara yang itulah kira yang membuatkan musibah lah. Jadinya bayangkan kalau kita ni tu ada bad mood apa, sekali ada orang bagi kita ni senyuman. Apa perasaan kita kalau ngam kita apa bad mood, sekali ada orang membagi kita senyuman, sajuk kan, nyaman je sikit rasa hati itulah. Jadinya ya senyuman itu bisailah daripada melihat orang itu membagi kita ni dengan muka yang frowning, murung, menjaling apa. Di sana sudah anatilah memberikan senyuman itu sudah kira perbuatan yang baiklah sudah. Jadinya selain daripada itu juga membuat kebaikan ini memainkan peranan dalam meningkatkan self esteem kita ni. Tambahan juga yang memberi harapan kepada orang lain dan juga meningkatkan keyakinan diri. Contohnya di sini kalau kita ada kawan, kita ni tahu kawan kita ni seorang yang indah berapa confident tentang dirinya. Ia indah confident apa yang akan dibuatnya ni berhasil ataupun indah. Jadinya kita ni sebagai kawan haruslah memberi kata-kata semangat tanpa ada judgement. Selalunya kalau kan mendorong
kata-kata semangat ni dah boleh kita ni menghakimi seseorang. Dengan hanya memberi kata-kata semangat sudah cukuplah. Jadinya sudah nanti letak memberikan kata-kata semangat ini sudah merupakan amalan ataupun perbuatan yang baik untuk kena itulah meningkatkan keyakinan dalam diri seseorang dalam setiap urusan yang dibuatnya. Jadinya selain daripada itu juga adalah peranan membuat kebaikan ini ia dapat mengubah cara kita ni melihat dunia. Mungkin sebelum ini orang itu selalu kan memikir yang itulah negatif ke apa. Kalau kita ni mengajari ia dengan cara membuat kebaikan, insya-Allah caranya melihat dunia itu mungkin akan berpusing lah, akan berbeza. Jadinya yang itu juga seperti yang saya nantilah juga tadi yang saya jelaskan tadi, ya membuat kebaikan ini juga dapat mengubah kita dapat nantilah mengeluarkan hormon-hormon yang membuatkan kita ni rasa nantilah mempunyai rasa yang baik. Tadi apa? Ni orang good feeling jadinya hanya perlu ingat sajalah bahawa membuat kebaikan itu adalah sesuatu perkara yang infectious. Bukan saja COVID yang infectious, membuat kebaikan juga infectious lah juga. Betul. Jadinya satu kebaikan orang buat akan disambut atau disambung dengan membuat kebaikan juga. Jadinya peranan untuk membuat kebaikan ini is very general lah. Betul. Jadinya itulah saja bagi pendapat saya lah. Kalau kita ni kan bercakap mengenai dengan infectious kindness-nya, kadang di antara salah satu contoh kita ni dapat lihat, kalau kita ni makan di kedai, ada orang membayarkan. Lepas satu kita ni membayarkan orang selepas kita ni, orang selepas kita ni pun membayarkan lagi orang selepasnya. Selalunya itu yang dinamakan infectious kindness. Ia ada salah satu rantaiannya orang kita ni dan mudah merebak kepada orang lain juga. Betul sekali. Itulah sebenarnya walaupun sedikit yang kita berikan, tapi sebenarnya ia amat berharga ataupun amat besar kepada mereka yang menerima. Itulah kebaikan itu. Jadi telah kita ketahui tadi kebaikan tadi, kenapa kebaikan yang sangat penting dan juga ianya memainkan peranan yang penting dalam kehidupan seseorang. Jadi kita ingin ketahui juga apakah antara impak yang boleh kebaikan ini berikan kepada kehidupan seseorang. Okey, setiap perbuatan yang kita ni buat memang akan ada impaknya lah. Jadinya impak yang boleh kebaikan ini beri kepada kehidupan seseorang adalah seperti contoh yang pertama, ini mungkin kita ni sering mendengar lah di mana kemurungan atau depression ini semakin meningkat lah di kalangan masyarakat. Jadinya untuk orang yang menghidapi kemurungan atau depression ini dan ada orang yang telah memberikan, menghulurkan sebuah pertolongan kepadanya. Jadinya in some ways orang itu telah membantu orang yang mempunyai kemurungan itu ada harapan untuk hidup. Kalau bersama dengan orang yang mempunyai kemurungan ini indah payah sebenarnya. Kalau bersama dengan orang yang mempunyai kemurungan, mereka hanya memerlukan seseorang untuk hand to hold on, ears to listen to, dan juga a shoulder to cry on. Perkara yang damit itu sebenarnya perkara-perkara simple itu sebenarnya menunjukkan sifat kebaikan sudah untuk orang yang memerlukan bantuan. Kita ni tidak tahu apa yang dihadapinya, jadinya kita haruslah berbuat kebaikan. Jadinya in other words lah, a true act of kindness ni dapat insyaAllah dapat menyelamatkan nyawa orang. Walaupun indah ketara, tapi sebenarnya ia memberikan impak yang besar lah kepada orang yang mengalami masalah itu. Kita ni dah tahu rupanya benda yang simple kita ni buat ni telah memberikan impak yang besar lah kepada seorang itu. Jadinya contoh impak seterusnya adalah kalau kanak-kanak yang dididik dengan kebaikan. Walaupun susah manapun kehidupan mereka, akan pastinya kalaunya dididik dengan kebaikan, insya-Allah ia melihat masa depan itu dengan pemikiran yang positif, membesar dengan pemikiran yang positif. Walaupun susah untuk mendapatkan duit, susah untuk mendapatkan pekerjaan, kalau ia selalu bersikap positif, pemikiran positif, insya-Allah yang baik itu yang baik itu masih menunggulah, yang menunggu itu masih baiklah. Jadinya nantilah imagine kalau kanak-kanak itu dibesarkan dengan
dengan Anatulah perkara yang tidak baik, melihatkan keganasan dari awal, tidak mustahil mereka membesar dengan pemikiran dan juga adanya trust issues, dan mereka akan sentiasa mempunyai negative thoughts ataupun pemikiran yang negatif terhadap semua orang dan segalanya. Semua tah dilihatnya everyone and everywhere tu semua tah ia ada mempunyai pikiran yang negatif lah. Ia cara Anatulah pembesaran kanak-kanak ini bermula dari awal lah. Betul. Jadinya kalau Natu dari awal peranan ibu bapa sangat pentinglah untuk anak-anak untuk mengajarkan mereka dari awal untuk sentiasa berpikiran positif. Ajar mereka untuk membuat Anatulah kebaikan dari awal sudah dididiklah agar mereka membesar insya-Allah dapat juga berfikir secara positif dan melihat dunia ini bukannya satu masalah lah, ada banyak masalah lah. Betul. Ya, anak-anak ni ia macam kain putih, bang. Yes. Jadi ia macam kain putih tertakluk kepada ibu bapanya untuk mencorakkannya. Betul. Kalau yang mencorakkan dengan warna-warna yang positif, anak-anak akan lahir positif, membesar dengan cara yang positif. Tapi cuba kalau sekiranya ibu bapanya sudah membiasakannya dengan keganasan ataupun benda-benda yang negatif, jadi anak-anak ini ia akan membesar dengan lensa yang negatif, Pak. Jadi semuanya sebenarnya tergantung bagaimana cara tumbesaran seseorang individu tersebut. Di zaman era globalisasi ni Puan, pastinya ada banyak kekurangan kalau kita ni bercakap dengan kebaikan ni. Tapi dari sudut manakah kebaikan ni kurang kalau daripada skala besar? Mungkin Puan dapat kongsikan. Okey, kalau bagi Anatulah di zaman globalisasi ni kita yang nampak semakin moden, semakin moden dunia, semakin moden lah juga orang-orangnya. Jadinya okey, bagi pendapat saya lah dari sudut kebaikan yang terlihat agak kurang, bukannya langsung tidak ada, hanya masih kurang lah. Yang masih kurang dalam masyarakat sekarang secara keseluruhannya adalah yang pertama adalah bersifat empati. Empati ini dunia pada zaman sekarang memerlukan orang yang mempunyai sikap empati, di mana mempunyai keupayaan untuk memahami dan juga berkongsi perasaan terhadap orang lain. Kalau kurang empati, ia boleh menyebabkan constant friction dalam perhubungan atau dalam ikatan yang bermakna tu kurang. Jadinya mempunyai perasaan empati ni bukannya langsung tidak ada tetapi masih kurang lah di dalam sesetengah masyarakat kita ni. Dan juga yang kedua adalah memahami sebelum menghukum. Ini judging before knowing lah. Jadinya yang ini sering berlaku kepada sesiapa sahaja, di mana kita ni kalau kita ni berjumpa orang itu, kita ni belum kenal orang itu, dan terus sudah kita ni judge, memandangkan kita ni belum mengetahui perkara orang itu macam mana, ini siapa, kita ni yang ini sudah menunjukkan kalau kita ni cuma tahu kita ni mempunyai pikiran yang negatif. Jadinya manakala yang ketiga pula bagi pendapat saya adalah penggunaan bahasa yang kurang elok. Betul. Jadinya apanya orang, the way you talk shows your personality lah. Jadinya zaman moden masa ni ramai masyarakat terutamanya remaja dan kanak-kanak menggunakan bahasa yang kurang elok didengar. Ini juga adalah disebabkan pengaruh social media yang sering digunakan oleh mereka. Mungkin pada masa ini TikTok adalah trend social media yang paling banyak digunakan. Jadinya tetapi kan sebenarnya untuk menjadi seseorang yang sempurna ini impossible. Impossible, andang mustahil. Tetapi ianya tidak mustahil untuk menjadi seseorang yang baik. Betul. Dengan membuat amalan-amalan kebaikan dalam kehidupan seharian seseorang itu. Jadinya Anatulah mungkin itulah pendapat yang saya dapat kongsikan pada pagi inilah. Mungkin yang pertama adalah masih kurang dalam sifat empati. Yang kedua adalah penggunaan bahasa yang elok. Betul. Dan juga memahami sebelum menghukum orang. Jadinya itu adalah pendapat saya yang dapat saya kongsikanlah pada pagi ini. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya kita ada pernah mendengarkan satu peribahasa kalau bercakap mengenai dengan kebaikan inilah ya. Harimau mati meninggalkan belang.
Manusia mati meninggalkan nama. Jadi itulah kebaikan seseorang itu mudah dikenang. Mungkin dapat dikongsikan juga berkenaan dengan peribahasa tersebut. Ya, kalau orang berbaikkan ni anak akan dikenang lah yang punya sifatnya, perbuatan yang telah dibuatnya. Tapi itu tu macam semuanya bermula daripada apabila kita ni dari kanak-kanak lah sudah. Jadinya kalau ibu bapa kita ni mengajar kita ni untuk membuat kebaikan, membuat charity works, nanti insyaAllah kalau kita ni membesar, kita dapat membantu orang. Orang yang kita ni bantu tu akan mengenang jasa-jasa kita ni. Betul. Walaupun diorang yang dah kenal kita ni, tapi diorang kenal apa yang kita ni buat kepada mereka. Macam contoh saja membantu anak-anak yatim. Macam kita ni dah tahu kita ni menderma. Diorang dah tahu siapa menderma. Tapi diorang sebenarnya anak-anak yatim ni happy. Syukur berasa bersyukur apa yang diberikan kepada mereka itu adalah nikmat diorang lah. Walaupun mereka anak yatim sebenarnya banyak penerimaan positif yang mereka terimalah daripada orang-orang masyarakat yang lain lah yang dapat menghulurkan bantuan kepada mereka. Sama jugalah macam kalau kita ni sekiranya orang itu membantu kita ni tetapi kita ni dah sadar yang dibuatnya itu benarnya memberi impak kepada kita ni. Kita ni dah tahu seseorang itu boleh lighten up kita punya mood dalam seharian itu. Cukup tu dengan memberi senyuman. Walaupun bagi orang itu senyuman itu dah penting. Tetapi seseorang yang mengalami depression, seseorang yang mengalami bad mood apa, nantilah hari yang mungkin musibah apa baginya, dengan mendapatkan senyuman dari kita tu pun sudah memberi makna yang besar. Memberi makna yang besar, menyejukkan hati kita ni lah. Dan selepas itu, itu tu, mengeluarkan hormon-hormon yang baik di mana pada awalnya kita ni ada semangat untuk bekerja. Kalau ada balasan positif kepada kita ni, insyaAllah kita ni akan dapat membuat kerja dengan mood yang baik, pemikiran yang baik, positif macam tu. Tapi ini pendapat peribadi saja Puan. Bagi saya kebaikan ini pun ada tahapannya, iaitu tahapan yang ikhlas. Kita ni dah mengharapkan untuk dikenang pun. Kita ni dah mengharapkan untuk orang mengingati pun kebaikan kita ni tersebut. Tapi Puan juga ada menyatakan mengenai dengan empati dan simpati. Dua perkataan yang selalu digandingkan bersama, tapi ada kena perbezaan Puan? Apa perbezaan empati simpati atau sebenarnya sama saja? Ya, bunyinya macam sama. Simpati ni kita ni benar-benar rasa kasihan arwah orang itu. Tapi kalau empati kita ni why don't tani put ourselves in their shoes. Kita ni merasa apa yang mereka rasa. Kita ni meletakkan diri kita ni dalam situasi mereka. Kalau simpati pula kita ni hanya meluahkan perasaan. Kalau empati, cuba kita merasa apa yang orang rasalah. That's why istilah put your shoes dalam manatilah orang punya kehidupan itu, supaya kita ni lebih tahu dan mendalamilah apa yang telah mereka rasakan. Itulah bagi pendapat saya, itu adalah nantilah perbezaan maksud simpati dan juga empati. Alhamdulillah. Jadi kita ada lebih kurang 2 minit lebih saja lagi. Sebelum kita ni menutup segmen Pemuan Masyarakat kita kali ini, mungkin sebagai kesimpulannya mungkin dapat dikongsikan keseluruhannya. Okey, sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih bagi untuk penutup perbualan kita ni pada pagi ini, ingin saya nantilah mengongsikan bahawa membuat kebaikan ini adalah sifat yang digalakkan oleh Allah kepada umat manusia untuk memperolehinya dan melaksanakannya dalam kehidupan seharian. Kerana membuat kebaikan ini juga adalah merupakan satu ibadah untuk kita ni. Bukan saja nantilah, memang membuat kebaikan ini adalah satu amalan yang digalakkan oleh Allah. Ia juga merupakan satu ibadah untuk kita ni. Jadinya tambahan juga perbuatan kebaikan ini mempunyai potensial untuk menjadikan dunia ni lebih happy place untuk kita ni. Dan juga perlu diingati juga bahawa membuat kebaikan ini
adalah kewajipan bagi setiap umat manusia, setiap masyarakat lah. Jadi yang membuat kebaikan ini tidak semestinya dalam perkara-perkara yang besar ataupun sangat ketara di mata orang. Ada jenis kebaikan yang kadang mudah orang terlipas pandang. Jadinya sebagaimana dosa itu mudah dibuat, apatah lagi untuk mendapatkan pahala. Sama laju istilahnya, sejauh mana mudahnya seseorang itu membuat keburukan, mudah lagi untuk menghulurkan sesuatu kebaikan sesama kita. Mungkin itu saja dari saya lah. Ya, sedikit sebanyak yang telah dikongsikan dengan narasumber kita pada hari ini, Nur Arifarina binti Haji Rosli, berkenaan dengan topik yang sangat dekat di hati semua penonton kita ni, berkenaan dengan kebaikan. Harapnya telah mendapat manfaat dan kebaikan juga daripada wawancara tersebut. Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Puan berkesudian datang ke studio untuk mengupas dengan lebih lanjut, untuk berkurapak barangkali berkenaan dengan kebaikan ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.